Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama lagi dalam The Rush atau Sembang Jasran. Jadi bersama aku Haris, pada hari ini aku nak kongsikan sedikit iaitu 5 step dalam membuat tuntutan pusaka. Alright. So guys, dalam kita membuat tuntutan pusaka kecil, so hari ni aku nak berkongsikan pengalaman aku lah setelah apa yang berlaku kepada arwah ayah aku. Dia telah pun pergi meninggalkan kami pada tahun lepas, pada bulan 5. So, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, kita perlu bersedia apabila sesiapa daripada kalangan keluarga kita telah meninggal dunia. So, kita kena segerakan proses tuntutan pusaka ini. Okay? So, benda pertama sekali korang kena buat untuk tuntutan pusaka ni ialah melantik salah seorang daripada adik-beradik korang sebagai pempetition. So, pempetition ni dia yang akan melengkapkan borang A nanti. So, katalah Abang Long di kalangan korang dilantik. So, dialah yang berhak akan menjalankan amanah nanti untuk pembahagian pusaka itu daripada proses tuntutan sampailah panggil bicara, kemudian sampailah keluarnya satu surat yang dinamakan surat kuasa mentadbir. Okay. So, benda pertama apabila korang dah lantik siapa dia, korang kena isi borang A. So, kat mana nak isi borang A ni? Borang A ni korang boleh pergi dekat JKPTG online. Dia ada satu sistem, korang tengok kat sini, myetab.gov.my/v7/online. Kat sini korang terus buat daftar akaun baru. Dalam ni semua dah ada panduan pendaftaran, macam mana korang nak daftar, macam mana korang nak isi borang, semua ada dalam ni. Don't worry. Okay. So, benda ni ada guidance lah daripada JKPTG. Kalau korang tak yakin, korang boleh terus call dengan JKPTG lah. Okay. So, lepas korang dah lantik, step yang kedua isi borang A. Okay. Apabila korang dah isi borang A, benda yang ketiga ialah korang perlu print out dan pergi dekat Suruhanjaya Sumpah dan korang kena angkat sumpah lah yang mengatakan bahawa sekian-sekian adalah waris kepada pusaka katalah arwah siapa-siapa yang telah pergi. Okey. Jadi korang kena kenal pasti sebagai orang yang membawa amanah kepada ahli keluarga, korang kena tuliskanlah apakah aset tetap, apakah aset alih, aset alih dan aset tak alih. Aset alih ialah benda-benda yang beralih, contoh macam duit, saham, si mati. Kalau yang tak alih, contoh macam rumah, tanah. So benda-benda ni semua korang kena tahu dan total dia mestilah di bawah 2 juta. Kalau lebih daripada 2 juta, korang kena berurusan ke mahkamah tinggi. Mahkamah sivil lah. Tapi kalau korang punya harta pusaka keluarga tu tidak lebih daripada 2 juta, pergi saja ke mana-mana pejabat tanah. Tapi don't worry, korang tak perlu pergi ke pejabat tanah mana-mana tu dulu, buat secara online ni dulu. Okey, langkah kedua apabila korang dah isi borang A, langkah ketiga ialah korang print out borang tu dan pergi sign dekat depan Pesuruhjaya Sumpah. Dan selepas korang dah lengkapkan semua borang-borang A dan juga termasuk lampiran-lampiran seperti sijil kematian, sijil IC, okey, salinan IC, semua penerima faraid ataupun pewaris pusaka. Lepas tu baru korang hantar benda dokumen yang telah lengkap tu ke pejabat tanah yang berkaitan lah. Kalau kata tanah arwah tu dekat Kedah, hantar kat Kedah. Kalau hantar kat Perlis, hantarlah benda tu kat Perlis. Okay? So, lepas tu apa perlu korang buat? Langkah seterusnya, iaitu langkah keempat, korang tunggu tarikh perbicaraan dan hadir untuk perbicaraan. Okay? Jadi, dimaklumkan bahawa perbicaraan sekarang ni mengambil masa yang lama kerana terlalu banyak berlaku kematian semenjak pandemik COVID ni. So, sebab tu dikatakan mungkin mengambil masa 4 ke 5 bulan sekarang ni. Lama jugalah nak menunggu. Jadi, bayangkan tu tuan-tuan. Kalaulah waris tu adalah seorang pasangan, terutamanya katalah kita mempunyai pasangan, kita dah meninggal, so pasangan tu akan mengambil masa yang lama untuk mendapat duit pusaka tu. Duit pusaka tu masih freeze. Okay. Jadi, itulah antara
kelemahannya kat situ. Okey, pewarisan pusaka ni mengambil masa yang sedikit lama untuk dicairkan dan digunakan oleh pewaris lah. Okey, dan langkah yang terakhir, apabila korang telah pun pergi ke perbicaraan tersebut, korang akan diberikan satu surat kuasa mentadbir. So, surat kuasa mentadbir itulah yang akan digunakan oleh along korang ataupun siapa-siapa adik-beradik korang untuk pergi ke pejabat tanah, untuk pergi ke bank dan sebagainya untuk menukar nama. Contoh, korang ada kereta yang tak sempat tukar nama, so apabila korang dapat surat kuasa mentadbir tu, bawalah terus pergi ke JPJ untuk membuat penukaran nama kereta arwah tersebut kepada pewaris faraid. Okey. So, itu sajalah 5 langkah yang aku kongsikan untuk membuat tuntutan pusaka yang korang boleh cek dekat sini, dan juga carta alirnya adalah seperti di sini. Okey, apabila membuat permohonan, pergilah ke jkptj.gov.my, hantar borang A, kemudian unit pusaka akan hantar borang ke Mahkamah Tinggi, kemudian permohonan lengkap dipanggil untuk bicara, sampailah ke step ke-7 yang aku ceritakan tadilah, iaitu mendapat surat kuasa mentadbir. Alright, so guys, sebenarnya kita boleh membuat persiapan, iaitu dengan download apa-apa apps yang berkaitan dengan faraid supaya kita bersedia. Terutamanya katalah yang pergi itu isteri, suami akan dapat 1/8, kita ada anak lelaki, ada anak perempuan, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Okay? Itulah dia proses di dalam tuntutan pusaka di negara kita. Okay? So, ini adalah terhad kepada penerangan ni adalah berkaitan dengan pusaka kecil, iaitu pusaka di bawah 2 juta. Okey, itu saja yang aku nak sampaikan di sini. Jangan lupa guys, berikan aku like, subscribe dan tekan button loceng itu sebagai tanda korang support The Rush. Stop sembang, just run. Kita jumpa lagi next episode. Bye-bye.